الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة حسبنا الله على الله توكلنا حسبنا الله. صابر. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, satu peringatan, dan tiada dapat bagi seorang hendak faham akan segala makna pekerjaan yang payah-payah dan hendak masuk di dalamnya, seperti perkataan musyahadah dan muraqabah akan Allah Ta'ala, dan seperti tuntut mengenal Allah Ta'ala dengan mengenal yang sempurna, dan tuntut berkekalan khidmat dan ibadah kepada Allah Ta'ala, melainkan dengan 5 perkara. Sebab benda semua benda yang besar, yang tinggi maknanya, ya. Maka hendaklah ia memahamkan 5 perkara ni, kata Tuan Pengarang. Yang pertama, meninggalkan berkendak dan meninggalkan kasih kepada dunia. Kalau dalam kalbi kita tersemat, tersangkut dan terpahat lagi hubbud dunia, dia tak akan faham makna musyahadah, dan dia tak akan mengerti hakikat muraqabah, musyahadah dan segala bentuk perbahasan roh. Sebab bila dikasih kepada dunia, roh dia akan gelap. Dikasih je pada dunia, perjalanan ni perjalanan dalam, ya, dalam dia bertentangan tu. Dalam hikam disebut 5 pertentangan kan. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Macam mana hati kamu nak bercahaya, ya, maknanya nurul qalbi, cahaya hati itu semua urusan roh, urusan dalam. Tiba-tiba urusan dalam kita nak bercahaya, sedangkan suwarul aqwan, rupa makhluk, pangkat, jawatan, dunia, semua tu muntabi'ah, dia terlekat dalam cermin hati kita. Cermin yang nak digunakan menyuluh, tiba-tiba yang lain dah tutup. Mana boleh faham? Tidak boleh faham, ya, mana tak akan boleh berjejak dalam maksud yang disebutkan oleh para arifina billah, orang yang arif dengan Tuhan, ya, daripada nas yang diambil semua daripada Quran dan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dia antara dipanggil apa? Isti'dad, persiapan untuk memahami, ya, dan terus menjalani itu. Ialah pertama apa? Meninggalkan kehendak. Kehendaknya dipanggil sifatul qalbi, mana sifat dalam hati itu iradah, ya, kehendak. Dan meninggalkan kasih juga dalam juga. Kasih maqarra fi batni, barang yang terlekat dalam kalbi, ya. Jadi maknanya dia kena tinggalkan, padamkan kehendak dan meninggalkan kasih kepada dunia. Dunia ambil kalimah apa? Dana yadni dunia. Dunia mana? Benda yang segera, benda yang tak laku dan tidak ada nilaian selepas kita menghembuskan nafas akhir. Tak ada guna lagi dah. Kereta tak ada guna, rumah tak ada guna, bini pun tak ada guna lagi dah. Apa, anak semua habis tinggal, harta benda semua tinggal, tak ada siapa ikut, ya. Tak ada bini, anak, rumah tangga bawa kali masuk dalam kubur, ya. Semua tinggal, datang tunggal, balik pun tunggal seorang. Jadi kalau benda tu boleh dibawa ke sana, itu tidak dinamakan dunia, walaupun rupa dunia. Dia makan, dia minum, dia buat kerja dunia pada zahir, tapi tujuan dia adalah untuk digunakan pada jalan Allah, maka dia jadi akhirat, ya. Sebaliknya pula, kalau amalan akhirat, dia mengajar nampak akhirat, dia belajar nampak akhirat, dia zikir nampak akhirat, tapi kalbi dia untuk mendapat pandangan orang, untuk orang
Ya, mana mandang dia hebat, boom, jadi dunia pula, dia terbalik. Itu maknanya kita orang yang cerdik, amalan luaran di akhirat kekal jadi akhirat. Mana dijaga supaya kasat dia jangan pusing pada makhluk. Dan amalan dunia pun dia boleh adjust balik jadi akhirat. Itu yang cerdik. Orang yang tak cerdik, amal dunia jadi dunia, amal akhirat pun jadi dunia ke. Itu tak cerdik. Ya. Sebab apa dia tak amal dunia jadi dunia, amal akhirat jadi dunia? Sebab apa tuan? Tu dia hubbud dunia. Bila hubbud dunia di dalam kalbi, akhirat pun akan jadi dunia, tuan. Kalau hubbullah dalam hati, amalan dunia pun jadi akhirat. Faham ni? Sebab selesai kalbi dia kena jaga. Dia kena faham perkembangan roh, perkembangan kalbi dia kena faham. Kalau dia faham, tak ada masalah. Letakkan dunia, satu dunia dia 10 kali dunia bagi kat dia pun dia takkan babas. Ya, sebab apa? Sebab dalam dia tadi dia jaga. Kalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Rindu dia, kasih dia, mahabbah dia, kenal dia Tuhan. Dia kenal Tuhan, yang lain dia buat tak kenal. Yang buat tak kenal, faham tuan? Buat tak perasan maksudnya. Kita dengan dunia, dengan makhluk kena buat tak perasan. Dengan Allah kena perasan. Tapi sebaliknya orang terbalik. Dengan Allah dia buat tak perasan. Dengan dunia menangkap, tanya buat pasal. Pum ditangkap macam magnet. Jangan sebut duit, jangan sebut pangkat dunia. Menangkap Nintan. Dia nak mati pun buka mata je. Orang dah baca Yasin ni, ingat kan ada nazak. Cerita buat tanah bangun lagi, ada tanah kosong ni. Wah. Itu cerita dan dia menangkap. Itu rahsia kenapa jangan berani kita bumuh kasih dunia dalam kalbi. Kalau bumuh tu racun besar tu, ibadat akhirat pun rosak. Ibadat akhirat pun akan jadi rosak, terbakar habis. Dia gunakan ibadat akhirat untuk menarik kalbi manusia kepada dia. Apa dia? Pujian, sanjungan, itu semua dunia. Dunia bukan wang ringgit kan. Pujian, sanjungan, pandangan orang, ya, itu semua dunia, benda tak laku sana tu, yang menyebabkan amal jadi rosak. Ya, sebab dia kena farrik galbak, kosongkan batin hati kamu selain dari Allah Ta'ala. Luar tak apa kan. Sahabat-sahabat banyak yang kaya-kaya je, tapi dia tak masuk dalam. Sebab apa tak masuk dalam? Sebab benteng dalam kukuh. Apa benteng dalam dia? Ma'rifat, tajalliyat, futuhat semua dalam dia tu. Sinaran nur tajalli di dalam, sinaran nur futuhat, fuyudat semua dalam. Sebab tu yang kita nak cari dalam tu, selesaikan dia benteng kuat dengan dia. Dan benda besar di antara dia hubbullah, kasih tu yang paling kuat. Rindu dan kasih kepada Tuhan, dia akan membakar akan yang lain. Kalau rindu Tuhan tak ada, tak ada tahan. Barang siapa hatinya tidak rindu ke Tuhan, kalbi dia tak boleh jalan. Minta maaf, memang tak boleh jalan ke Tuhan. Kalau dia buat ibadat kosong, sangkau ya. Dia semayang tonggan-tonggik tu je lah. Suruh dia semayang 100 rakaat, dia rasa penat. Sebab apa? Sebab dia tonggan-tonggik kosong. Kalau dia rokok sujud tu penuh dengan nur tentang 1000 rakaat, tak rasa apa. Makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Tu awal kita ikam kata, tahlillah, dia nak berhenti ibadat tu bayar. Kita nak start bayar, berhenti cepat. Nak start berhenti cepat, kejap je. Sebab apa? Sebab kalbi kita tidak ke arah dia. Kalau kalbi kita mutawajjihan ilallah, menghadap Tuhan, lain, bentuk dia akan lain. Ibadat dia lazat, seronok dia dengan Tuhan. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Dengan aku naklah kamu gembira, Tuhan kata. Dan dengan zikrullah kamu mengambil lazat. Kita tanya hak kalbi kita berlazat tak? Kita zikir dengan kita makan, mana sedap, Tuhan. Kita semayang dan kita berbual, ya mana sedap. Kalau nak tahu tak tahu, dalam semayang dia masuk benda lain. Yang masuk dalam kalbi itulah benda hiburan dia, keseronokan dia. Dia seronok dengan kalbi. Sekarang benda dalam kalbi apa dia? Itulah yang dia seronok. Sampai dalam semayang pun dia ingat benda tu lagi. Bermakna dia berseronok dengan makhluk, bukan dengan Tuhan. Ini bahaya. Bahaya paling besar, khatar. Ya, benda bahaya paling besar bila kalbi kita seronokkan dengan makhluk, bukan dengan Allah. Habis. Dia akan rosak kan. Itu syarat pertama tu. Kalau dia nak faham makna musyahadah, mana ru'yatul qalbi billah tu, dan muraqabah, dia nak faham muraqabah tu. Ya, maknanya betul-betul nak faham, dia kena tak ni. Dia terang sini, dia akan nampak. Pertama, meninggalkan berkendak dan meninggalkan kasih kepada dunia. Mana dunia bukan matlamat dia.
Ya, dunia bukan menjadi perkara yang menggembirakan dia tak. Ya, sampai hatta yastawiya indahu al-mana' wal ata. Sama je bagi dia, Tuhan beri, Tuhan tak beri, tak ada apa gini. Ya. Dia jangan terlalai dengan Tuhan, cukup dia takut kan. Dia cukup takut kalau kalbi dia berpusing lain daripada Allah Ta'ala. Itu betul. Ya, ni kalbi dia pergi ke mana tak kisah, jadi yang ni dapat jauh tu, tak berbau. Kau nak sampai bau jalan makrifat pun tak sampai. Artinya tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala, ya, ma siwallah, ya, tu Syekh Abdul Qadir Jalani kata ma fi qalbi ghairullah, itulah dia. Tidak ada dalam kalbiku selain dari Allah Ta'ala. Kalau kita berani letak selain Allah dalam kalbi kita, kita tunggulah. Memang ibadat kita lintang pukang gitu. Memang ibadat kita tawa hebe, orang panggil sini panggil apa, ya, tawa Malaysia, tak ada rasa apa, ya, tak ada rasa apa, tak ada kemanisan langsung. Bila apa kita letak, sebab yang rasa manis tu kalbi. Bila rasa dengan Tuhan kita tak letak dalam kalbi, kita letak makhluk punya rasa, seronok makhluk, dia tak boleh masuk kan. Nak tahu, tes mayang je lah habis. Belum rokok dah terbagai kan. Dia angkat takbir, belum rokok dah terbagai, rata dia mengayau. Dia mengayau tu sebab apa? Yang tu dia seronok. Seronok hati dengan makhluk, dia akan nampak ada makhluk dalam sembahyang. Kalau seronok hati dengan Tuhan, mi'raj qalbi dia ke hadrat Tuhan. Yang angkat dia takbir zamtum, berlazat dengan Tuhan. Yang kedua, meninggalkan akan barang yang dikasih dan disukai oleh hawa nafsu. Sebab segala benda yang disukai oleh nafsu adalah merupakan penggelap kalbi kita. Dia akan gelap kalbi kita. Kita letak kasih pada dia kuat, lagi gelap kalbi kita. Lagi kuat dia menangkap dengan makhluk, lagi gelap hati kita. Dan bila dah gelap macam mana nak memandang hadrat Allah, memandang hadrat Tuhan, dia panggil musyahadah. Macam mana dia nak syuhud ke Tuhan sedangkan kaca mata hati dia sudah tertutup. Tu dia kata kaifa yarhadullah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Macam mana kamu nak berjalan ke Tuhan sedang kamu ditambat oleh nafsu. Habis. Ya, nak berjalan kalau kena tambat boleh jalan, mana boleh. Orang tambat kaki kita, tambat tangan kita, sila jalan. Nak maut mana boleh, kena buka ikatan boleh jalan. Sekarang buka ikatan kita dengan khalaik, dengan makhluk, ya, boleh jalan. Sebab benda ni bukan satu ilmu dan benda ni semua praktikal. Sebab dia kena riyadah wal mujahadah. Badan suruh dia masuk unsur ni. Kurang makan, kurang tidur, kurang bercakap, semua tu nafsu suka, buang. Barasat Nasrullah ada isyarat tu. Ya, iza aqallur rajul atuma mulia jawfuhu nuran. Bila seorang kurangkan makan, itu unsur nafsu. Dikurangkan. Mulia jawfuhu nuran. Maka Tuhan akan penuhkan batin dengan nur. Itu satu gambaran kiasan. Kita kurangkan unsur jismani, unsur rohani dia naik. Nur rohani dia akan naik. Tapi kita layan sangat unsur jasmani, unsur rohani dia turun, gelap. Dan bila gelap, mana dia nak menghadap Allah Ta'ala tu, ya? Dan paling bahaya bila kalbi tak pandai menghadap Tuhan, tu bahaya tu, ya? Bahaya tu, memang cepat terbabas habis. Dan meninggalkan akan barang yang dikasihi dan disukai oleh hawa nafsu. Tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dia panggil masih Allah. Dia kata farid galbab minal aghyar. Aghyar apa? Ghairullah, selain dari Tuhan. Yang ketiga, hendaklah berkekalan ia dengan zikrullah. Berapa banyak tu? Full time. Dia jangan zikir apa 10,000. 10,000 sikit. 100,000 sikit. Full time. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Itulah dia. Kul fi kulli lamhat, tiap-tiap kelipan mata kita, wa nafasin, tiap-tiap turun naik kita, ma'allah, dengan Tuhan. Boleh betul buka. Ya. Dia cakap ni termenung. Banyak now. Sebalik ni kita dengan siapa? Kalau full time dengan Tuhan kita terpanjat, bermakna sah dia full time dengan makhluk. Dan sampai mengigau dengan makhluk. Ya. Kalbi kita full time dengan makhluk, penuh masa tu naik nafas dengan makhluk, tiba-tiba nak buka pintu makrifat. Sorry, dia tak payah.
dia tutup, tak akan buka. Ya, sebab kita al-sairu fillahi la yakunu ila ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dibuka pintu bila kita tutup fana dengan makhluk. Ya, dia fana apa maknanya? Tertutup. Ya, ru'yatullahi bila khalqin. Pandangan dia terus tumpu ke Tuhan, makhluk tak ada tepi je. Baru Tuhan izinkan dia buka. Baru pintu dengan Tuhan buka. Ya. Kita layan orang lain, kita minta orang tu kasih kita, mana boleh. Ya. Orang tu nak kasih kita, orang layan orang lain mampu dia tak kasih. Kau layan orang lain, itu kita. Kama la yuhibbul amalul mushtarak, la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Allah tak mau ibadat kita disyirikkan dengan Allah Ta'ala. Sekali sembah Tuhan, sekali sembah patung. Boleh tak? Boleh. Kapi dia Tuhan tak tinggal, tak terima dia. Begitu juga kalbi. Tuhan tak suka kalbi disekutukan dengan lain. Ya, mana jasad dengan manusia kita bagi sangkar ni. Jasad kita tak apa. Ya, nak muasyarah dengan dia, nak kerja tolong-nolong, kerja masyarakat, bantu, tapi jangan pula kena padu dengan syariat yang zahir. Fiqh kena mengaji. Yang dalam adalah jangan dalam dengan dia. Ya, sebab dia Baitur Rabb. Qalbi kita dipanggil Baitur Rabb, rumah Tuhan. Bukan mana Tuhan duduk dalam tu. Ya, Tuhan tak suka makhluk, dia tak mengambil tempat. La yattaqiz makan wala yataqayyad bizaman. Dia tak diikat dengan masa. Sebab masa dan tempat tu makhluk dia. Ya, jadi tempat tajalli. Rumah dia mana rumah urusan dengan dia. Tempat makrifat qalbi. Tempat musyahadah murakabah qalbi. Ya, maqamul uns qalbi, maqamul semua tempat itu. Juhud murakabah semua qalbi. Urusan dengan Tuhan ialah qalbi. Bermakna jasad lain tak boleh, dia tak mampu nak idrak. Tangan kaki unsur sangkal luar dia tak mampu nak idrak alam makrifat dengan Tuhan. Yang boleh dalam tu, itu dia panggil hakikatul insan, hakikat diri manusia. Ya, yang bila dia teruk dipanggil dia nafsu. Ya, bila dia pergi balik kejap gitu kejap gini dia panggil dia qalbi. Bila dia telah rehat dengan Tuhan dia panggil rauh. Ya, dia berdamping lagi atas namanya banyak rahsia ketuhanan dipanggil sir. Atau nama-nama tu dia berubah-ubah. Ya. Kalau dia masih hanyut lagi itu dia panggil nafsu. Itulah diri kita sebenarnya. Dia sedang hanyut dia panggil nafs. Ya, dia tengah lalai. Bila dia mula segar sikit, nafsu dia dipanggil nafsul lawamah, yang mencela. Bila dah banyak dapat pancaran nur, itu panggil nafsu mulhamah. Bila tetap tamkin, dia dah wukuf dengan Tuhan betul, itu nafsu mutmainnah. Ya, itu kena jejak situ paling kurang. Dan sebelum kita hembus nafas akhir, paling kurang jejak dalam nafsu mutmainnah. Itu nafsu para kekasih Allah Ta'ala. Kalau tidak, berat lagi. Dan takut kita tak selamat di sana. Wal'ayazubillah. Habis tu. Yang ketiga, naklah berkekalan ia dengan zikrullah. Dalam kalbi dia sentiasa Allah. Jangan putus tuan ni. Putus minta ampun, ya Allah, hamba lalai. Tariklah hati hamba kepadamu. Kalbi. Orang tak tahu kita zikir dalam tuan. Ya. Senyap dia, kita dengan dia. Ya, sebab nak Syaban pun setelah zikir kadang ingat dia tidur. Dia tunduk je, dia buat ukuf kalbi, dia murakabah. Orang ingat dia tidur, rupa dia sedang berlazat dengan Tuhan ni. Dia nak Syaban ni punya zikir kan? Zikir tak apa, nak zikir kuat boleh, zikir perlahan tak. Jangan dia zikir, jangan hiraukan orang kan? Zikir jangan hiraukan orang. Nak zikir kamu orang kata apa, kamu teriak pergi jalan sama orang, zikir dengan Tuhan. Ya, aksiru min zikrillah hatta yaqulul munafiq annahum mura'un wa fi riwayatin annahum majnun. Kau kena banyakkan zikir, kata baginda Rasulullah SAW. Sehingga mana? Sehingga orang munafik mengatakan kamu riak. Satu riwayat sehingga orang munafik mengatakan kamu gila. Baru kamu banyak zikir. Tuhan kata zikran kasira, zikir yang banyak. Sebab orang munafik la yazkurunallaha illa qalila. Dia tak sebut Tuhan melainkan sikit dia. Sebab kalbi dia tak ada dalam dia. Kalbi dia dunia. Macam mana nak menghadap Tuhan? Ya, maka dia berpura-pura dengan Rasulullah SAW seorang beriman. Mana kalbi dia tak ada. Izharul iman wa idmarul kufrah. Menzahirkan iman dan menyembunyikan kekafiran dalam batin hati dia. Jadi oleh kerana itu dia menyebut Tuhan tu main sikit. Adapun orang yang dalam betul dia kasih Tuhan, kekasih mana boleh lupa kan? Orang sedang bercinta dia lupa kan? Tak lupa, sentiasa dia duduk dengan kekasih dia. Bukan jasad, kalbi dia.
dia berjalan dengan kasih dia, maka kekasih kita siapa? Huwallahu ta'ala, itu kekasih kita. Siapa yang cari kekasih sebenar lain Tuhan, maka wasai dulu. Ya, kasih sebenar. Kasih yang lain tu muqayyad. Kita kasih kepada guru sebab guru pimpin kita, kasih ibu bapa sebab ibu bapa bawa kita tunjuk jalan Tuhan, atau kasih yang berkait. Tapi kasih mutlak ialah dengan Allah Ta'ala. Ya, dan yang paling dekat dengan Tuhan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Jadi zikir kena banyak. Sampai orang munafik kata gila-gila. Oh, dia apa gila ni? Dia berzikir tu gila. Tu baru dia kata banyak. Ya, sampai orang munafik risau kata, ni apa zikir pun depan orang zikir ni riak ni. Biar dia kata riak, tak ada apa. Dia kata pergi ikut dia nak kata pun. Kita kan kira kata dia, kita kira apa Tuhan kata. Tu. Habis. Artinya sentiasa hendak ia ingat akan Allah dengan hatinya. Sentiasa, jangan putus ikut gerak kita punya nafas ataupun jantung kita. Jantung kita pam kan, hari ni ikut jalan pam, Allah, 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 Allah. Daripada sejak 120 hari dalam kandungan ibu, jantung dah ditembak roh aja, pum dia bergerak. Sampai sekarang tak nak berhenti. Ada jantung tuan-tuan berhenti 5 minit ke? Ada. Itu beli kain kapannya ada. Tak pernah berhenti kan. Kalau Allah tak pernah berhentikan jantung kita, kenapa kita nak berhenti ingatkan dia? Ya, itu jantung. Belum cek lagi organ lain lagi, dengan buah pinggangnya, dengan hatinya, dengan tak terhingga. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki kan kita nak cek kan tak habis kan. Nikmat Tuhan yang betul banyak. Apa sebab kita nak lupakan dia? Ya. Cek kalau sebab tu jalan untuk membina mahabbah ialah kita kena ingat kurnia dia. Tafakurkan, perhatikan nikmat dia yang disebut wa in ta'undu ni'matallahi la tusuha. Kalau nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat dunia je. Kalau nikmat besar lagi, nikmat ukhrawi, nikmat marifat tu lagi tinggi kan. Ya. Berapa banyak orang yang dia top, dia tutup, tersadai tak boleh sembah dia, sujud pun tak boleh, kapi pun kan. Ini diberi nikmat iman Islam, bukan talang, betul lesen untuk masuk ke syurga. Ya, kemudian diberi pula hati kita ingat ke dia, masya-Allah. Ya, semua kurnia dia. Ini benda-benda akan datang mahabbah. Jubilatil insan yuhibbu man asna ilai. Diperangaikan manusia tu dia akan seronok kasih kepada orang yang banyak buat ihsan dengan dia. Maka siapa buat ihsan dengan kita hakikat? Tak ada, melainkan dia je. Ya, di ihsan kita, dia bagi kita nikmat apa pertama? Lepas iman dan Islam berijad. Nikmat dia keluarkan kita daripada tak ada, dapat ada sebentar kat dunia ni. Kena imdad, bantuan tak pernah putus setiap nafas lagi. Mana mungkin, kenapa pula kita nak lupakan akan dia? Tidak ada yang lupa kata melainkan orang yang jahat adab. Orang beri kita tak tanya siapa beri, ada kan? Orang bank in dalam bank kita 1,000, kita tengok siapa bank in, kawan-kawan tergerak hati kita, kita cari siapa ni kan? Ini dah 5 bulan masuk 5,000, 1,000. Dia tak tanya, dia bedal. Ni orang lain macam bising. Tu kalau dengan kita, dengan Tuhan bukan 5,000, bukan 5 juta kan? Tak terhingga nikmat yang sangat besar Tuhan beri kat kita. Maka tidak sepatutnya nafas kita dikosongkan, mesti diisi dengan ingatan. Apatah lagi kalau diisi yang lain bukan Tuhan, tu lagi tak ada adab. Ya, patut nafas kita billah, sebab dia pemberi nikmat segala-galanya. Kalau kosongkan pun lagi kita tak ada adab dengan dia. Tiba-tiba bukan kosong, bubur benda lain pula. Ni apa benda ni? Ya, bubur benda lain pula dalam kalbi kita. Tuhan kita tak bubur, tak ingat. Tertarap mana nak buka makrifat macam mana dengan Tuhan? Sebab dia bagi syarat ni. Zikir kena banyak. Ya. Yang keempat, naklah segera taubat pada tiap-tiap jatuh ia pada dosa. Jangan nanti-nanti. Dosa ialah racun tuan-tuan. Dosa ni ibaratlah racun. Imam Ghazali dia buat satu misalan antara dunia yang halal dengan haram. Dunia yang haram ibarat seorang tadi dia nak membunuh akan seorang. Jadi dia buat satu tipu daya. Dia panggil kawan ni, dia buat jamuan. Dia buat baik, lepas tu dia buat jamuan. Dia buat jamuan, apa dia buat jamuan? Dia bubur dalam tu makanan yang paling orang tu dia cek makanan apa favorite dia. Maka dalam tu dibubur apa? Racun.
Dua orang ni yang diajak makan, seorang nampak, seorang tak nampak. Yang seorang nampak di bubur racun dalam, yang seorang tak nampak. Maka kita akan tengok dua kelakuan berbeza jelas. Yang nampak racun agak dia makan kan? Oh, dia tak makan. Dia kata, oi, ada racun. Yang ni kata, mana ada? Oh, dia pun makan pak-pak. Wah, sedap, bagus, lembut dia. Kami sedap ni. Pak ayah nak cari. Kejap lagi tengok ada kursi putih muntah darah. Bum, mati. Itulah racun. Makna racun maksiat ibarat itu. Dia makan akhirnya apa? Pum, habis. Kalau racun zahir menyebabkan jasad mati, kalau racun dalam tadi habis. Maksiat munkar tu racun dalam, menyebabkan jam dalam itu. Dia tak boleh menghadap Allah Ta'ala. Ya, itu keadaan. Kalau benda yang tidak haram, ibarat benda diluati. Ya, dia tak racun tapi benda yang dijijikkan. Mamak tadi buat roti kan. Disapu-sapu pelur, dia tepik roti. Seorang nampak, seorang tak nampak. Yang nampak nak makan kan. Geli aku. Yang tak nampak kata bagus lemak dia. Perlu mamak nak makan. Ya, itulah kiasan maknanya. Dunia yang lebih itu macam tu. Maknanya nisbah apa? Kejijikan, atau kalau nisbah besar lagi racun. Jadi kata masukkan benda ni maksiat, kena kita tak taubat ambil. Ya. Nak faham lagi tak boleh faham dan kaifa ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Sini pada bawah ni. Macam mana nak faham daqaiq, benda-benda yang sir. Dalam perbahasan sir, kalau dia tak bertobat lagi daripada dosa lagi dah faham. Cermin dia dah tutup, gelap, macam mana nak tangkap? Itu mana? Sebab awalul maqamat huwa taubah. Awal maqam, peringkat-peringkat kedudukan hamba dengan Tuhan, pertama apa? Taubat. Ya, tidak ada ibadat, la ibadata liman lam yatub. Tidak ada ibadat, mana ibadat takkan diiktiraf kalau seorang tu tak bertaubat. Sebab taubat adalah pembersihan. Apa benda yang kita nak bersih? Benda kotor. Maksiat tu benda kotor, melongkang kotor kan. Tak ada orang pergi ambil baju dalam gubuk kan, dah siap lipat, pergi masuk mesin basuh. Ada? Nanti orang kata, kau ni silap makan ubat apa? Ya, kalau orang rumah tuan-tuan dia buka lemari, kita ingat nak kemar, kau boleh ambil baju dah siap gosok, dia pergi masuk dalam mesin basuh. Kau apa hal ni? Baju bersih nak basuh, baju bersih orang tak basuh. Orang basuh baju kotor. Bawa masuk mesin basuh. Bagaimana kalbi kita yang kotor tadi, disebabkan kelalaian itu nak cuci. Ya, macam mana kita nak sembayang sedangkan di kaki kita ada najis? Itu najis wow. Kita pijak tak ayam kau yang baru lagi, tak ayam punai. Lepas tu saja dia sembayang 2 rakaat. Oh, sampai 50 rakaat dia sembayang. Orang kata najis ada tu, biarlah dia. Sah tak sembayang dia? Tak sah. Hukum PK tak sah dah. Itu makam ibadah. Makam zahir dah tak sah. Sebab apa? Wujud najis pada anggota. Sebab syarat dia mesti suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada badan, pada anggota dan pada tempat. Itu tempat sembahyang. Mana kalau ada najis pada tempat dia, jawab sembahyang itu tak sah. Dia berhubung dengan najis tak sah, dia menanggung najis tak sah sembahyang. Itu ibadah. Makam luaran dipanggil ibadah. Masuk dalam makam ubudiah. Ini tadi masuk pom, dia dosa aja dia jam. Kalbi tak akan dapat menghadap Tuhan apabila dosa-dosa maksiat mungkar tu dia tak taubat. Dalam hadis sahih kan Nabi ceritakan seorang tu datang dalam keadaan zahir dia tu kita tengok pun kesian ni, as-as, mana yang rambut dia mengebang kan, agbar berdebu, mana yang menunjukkan perjalanan jauh letih. Kemudian rafa'a yadahu ila sama', dia mengangkat tangan, ya Rab, ya Rab. Maka Rasulullah menyatakan fa'aina, ya, sedangkan mata'amuhu haramun wa mashrabu haramun wa ghudhiya bil haram fa'aina ma yustajabu lahu. Sedangkan dia makan benda yang haram, dia minum dan pakai semua benda yang haram, di mana doa dia akan dimustajabkan. Bagaimana benda yang haram kotor masuk dalam jasad dia, tiba-tiba dia nak buat ibadat, berdoa ibadat sebab mematuhi perintah Tuhan, ud'uni astajib lakum, minta aku berkenan, mana ibadat, tiba-tiba dia makan yang haram. Allah Ta'ala maha pengasih, lebih kasih daripada ibu pada anak lagi. Tapi jangan langgar syarat. Dia langgar, dia tolak tu je. Itu cara kata anak. Dia Ta'ala tak boleh pujuk. Kita kena marah, tapi kena pujuk, kena rasuah, habis. Juluk buat media boleh lah. Allah Ta'ala kalau langgar, bam, dia tendang tu. Tapi kasih penyayang Allah Ta'ala, Masya Allah. Tak ada siapa boleh lawan pengasih dan penyayang dia. Dia bagi orang kapi pun dia bagi.
Tapi cuma bagi dia lain lah. Orang kafir dia bagi istidraj, orang mukmin dia bagi dalam bentuk rahmat, ada lain atau mana lagi. Jadi mana rukun besar taubat. Mana kalau tak bertaubat tadi, dalam surut dia punya obat besar tu ya. Zikir tarik jam gitu Pak. Mandi taubat ke semayang. Kadang kena 20 rakaat, kadang kena 30 rakaat, mursyid suruh lepas tu laju dia tarik kan. Sebab benda hijab dosa adalah hijab. Bila kita bersihkan dia, dan Allah Ta'ala tawan, Nabi pun tawan, Atta ibn Azam kamala zambalah. Orang yang bertobat daripada dosa dia seolah tak ada dosa, bersih. Dah bersih sedap dalam jalan. Kan? Itu makna. Yang kelima, meninggalkan angan-angan jikalau kepada pekerjaan akhirat sekalipun. Ini dipanggil apa? Tulul amal. Dia panjang angan-angan. Nak hidup tanpa 20 lala 220. Rasulullah SAW suap makan tak yakin boleh telan, langkah pertama tak yakin boleh susul kedua. Itu dia panggil apa tu? Keadaan qalbi Rasul dengan Allah Ta'ala, sentiasa ingat tu. Zaman istighdarkan mati bila-bila masa boleh sampai tu. Sebab umruka, satu ulama kata salah satu ayam yaumun qad madar wa yaumun atadruka amlah. Umur kamu 3 hari ya. Satu hari dah lepas, satu hari lah akan datang besok, wallahu alam, tak ada lagi tidak kita. Yang ada hari ini para tanim, tawan oleh kamu akan ibadat dalamnya. Satu itu jarak sikit. Ada ulama pada debat umruka salah satu sa'ah, umur kamu 3 jam ni. 1 jam dah lepas, ya sa'atun qad madat wa sa'atun atadriku amlah. Ya 1 jam lagi Kang, ni pukul apa dekat pukul 7, pukul 8 belum tahu kan. Pukul 8 dah pakai uniform lain. Serba putih dan bila-bila masa ya. Dan yang paling dekat, ulama dekat, dia kata umruka salah satu anfas, umur kamu 3 nafas ya. Kamu tarik belum tu lepas, kadang-kadang orang lepas. Sebab al-maut yaju bainan nafasain. Maut tu dia datang antara 2 nafas. Ada orang tarik nafas tak boleh hembus, ada hembus nafas tak boleh tarik, pap, habis terus ya. Sebab tu digunakan fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas kita dengan dia ya, itu maknanya. Dan dengan segala perkara yang takjub oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya, bukan dalam hukum tu, hikam tu silap. Kita betul apa? Hukum. Di dalam kitab dia nama hikam, dalam hikamnya akan dapat berjalan ya, dan dapat sampai kepada Allah oleh orang yang ada padanya salah satu daripada segala perkara yang tersebut ini. Tengok ni, 4 perkara. Ini hikam yang masyhur dalam hikam. Pertama, kaifa yushriku, asyraka yushriku, tapi kaifa yashruku baca leh. Kaifa yashruku qalb suwarul akwan. Silap tu kan suari tu. Suwaru. Kaifa yashruku, syaraka yashruku. Bagaimana bercahaya ya qalbun oleh hati, sedangkan suwarul akwani, rupa makhluk ni muntabi'atun fi mir'ati, terlekat dalam cermin hati. Jadi yang boleh menangkap gambaran ialah cermin. Bagaimana cermin boleh menangkap kalau depan cermin dah ditutup? Ditutup dengan debu ya, teruk lagi apa, dengan lumpur tu, habis jam terus. Kalau debu pun dah tak nampak kan. Debu-debu kelalaian, debu-debu maksiat, debu-debu mungkar yang menutup cermin hati seorang. Jadi dia tak boleh nampak lah ya. Dia tak nampak pemandangan lazat dia bila jelas. Kalau pandang tak jelas, kabur, wah sakit jiwa ni. Bawa kereta kan, tiba-tiba aircon mati, hujan pun lebat macam. Seorang pegang steering, seorang tukang laut. Dia silap dibantai apa, tiang elektrik. Dia tutup depan dah kabus habis. Kabus menutup cermin menyebabkan kita sukar berjalan. Lebih dahsyat lagi kabus kelalaian dan maksiat. Bila tutup cermin kalbi kita, maka rohani kita payah nak berjalan ke Tuhan. Bila rohani tak berjalan ke Tuhan, sedangkan Allah Ta'ala suruh dalam Quran, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah ya, daripada jauh ke dekat, daripada terang pada golak kepada terang, daripada tertutup kepada terbuka ya, daripada tak sampai kepada usul ilallah ya. Tu kalbi nak berjalan ya. Jadi biar dia terang. Bila cermin terang, sedap tak pandang Allah? Sedap lah ya. Walaupun kalbi kita ni kecil, tapi dia boleh jelajah semua alam. Alamil malakut, alamil jabarut, alamil lahut. Baik, sekarang unsur alam mulki, alam bawah ni, bila kita buang, tu dibuang, kurang makan, kurang tu, semua tu dibuang. Bila bersih dia akan ditarik kalbi dia, muta'alaq dia terus kepada alamil jabarut, alamil malakut, ni atas. Mana dia akan kenal Tuhan dengan lebih dekat
Ya. Macam orang dia gantung hati pada satu benda kan. Ya. Jasad dia kat sini, tapi hati dia kat sini, hati dia tempat lain. Itu maksudnya. Tu bila hati dia gantung dengan Allah, jasad dia kat sini, roh ni tempat lain. Seperti Imam Ghazali kata, wahai insan, aku beri engkau sangkar aku je. Dalam aku tak bagi. Dalam aku dengan kekasihku ialah Allah SWT. Ya, aku jalan dengannya. Sekarang dia buat satu perkara. Macam mana? Dia kata, betapa dapat terang cahaya mata batin, mata dalam, cermin dalam, bermula rupa akuan. Akuan ni jamak daripada kaun. Istilah sufi dipanggil kaun. Kalau ulama Suluddin dia panggil apa? Mumkinat, jaizat. Ya. Mana makhluk ni dipanggil kainat, jaizat. Sama je maknanya, cuma ibarat istilah-istilah. Kalau ulama sufi dia guna kaun, jamak dia banyak, dipanggil akuan. Macam mana batin nak percaya sedang bermula rupa makhluk? Ya, maknanya ialah terjumpalah ia di dalam batinmu. Muntabi'ah tu mana? Terlekat. Dan cermin hati kita melekat, pum. Kita mandi sebetulnya, kita mandi dalam bilik air, ada cermin. Bila kita mandi, kita sabun tu lekat kat situ. Lama-lama apa dia tak nampak. Dia nak tengok cermin, mana dia tak nampak, penuh dengan buih sabun kat itu. Kita lap. Kita lap, dia terang, sedap pandang, cerim. Itulah qalbi. Ya. Dia datang nak masuk suluh tuan dengan macam hub dalam qalbi ni. Hubul riasa, hubul mal, ya. Hubul kasih pangkat, kasih jawatan, kasih dunia macam-macam. Bila tembak dan zikir pun lama-lama boleh baca warid, ya. Mursyid tanya macam qalbi kamu tak ada, dah kosong kan. Tu dah jatuh. Dia tembak dah jatuh tu. Pum, hubul dunia jatuh, pum. Pum, dia tak Allah, hubul riasa pum jatuh. Akhirnya boleh terang. Seronok dia bila dia berdamping dengan Tuhan. Tuhan buka. Satu mursyid atau wali besar dia pandai kan, dalam usnul dakwah. Satu orang gila dunia dan jumpa dia, Syekh, kalau saya ikut tarekat Syekh ni, boleh tak pasir jadi emas? Boleh tak? Itu dia tanya. Kalau kita kena penampor, ya, kau ngajar je kan. Syekh kata insyaAllah boleh. Dia nak tarik. Wah, dia pun seronok kan. Okey. Dia proses riadah suluh pun terbuka hijab dengan Tuhan, lazat dengan Tuhan, untuk guru pula kena ke dia. Nak pasti jadi emas. Tak nak. Tak nak dia. Apa dia dah dapat ini? Yang ni lagi mahal. Makrifat dengan Tuhan lebih mahal dan tak nak dia. Minta maaf dulu silap dia. Dia sebab dia kelam, dia tak nampak sebab dia punya persoalan kelam macam tu, sebab yang dia nampak besar tu dunia. Tapi bila nur makrifat dah terbuka, dia kenal Tuhan, dia nampak ni apa tak ada benda dah. Ya, baru dia kata hatta yasawi indahu azhab wal hajar, sampai dia pandang batu dengan batu emas rupa kan. Ya, itu taraf sama. Hatta yasawi indahu al-fa wal ghina wal faqir, sama bagi dia fakir miskin tak ada siapa. Dan dia tengok orang pun, orang kaya miskin rupa je, tak ada apa. Sebab dia tak ada terlekat kalbi dekat benda tu. Sebab kalbi dia sudah naik mi'raj ke hadrat Tuhan. Ya. Yang kedua, am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bisyahawatih, atau betapa dapat berjalan kepada Allah padahal tertambat dengan segala keinginan. Ya, nafsu tambat kita, jadi kita nak berjalan mana boleh. Muqabbalun ay muqayyadun, selagi kalbi ditambat dengan makhluk, dengan nafsu, dia takkan boleh berjalan ke Tuhan. Ya, dia tak berjalan boleh sampai kan. Saya nak sampai tapi saya tak nak jalan. Pelik ni. Dia nak sampai kena berjalan. Ya, maka berjalan ikut gaya, ada yang laju, ada yang perlahan. Kalau terus tak berjalan, nak sampai macam mana? Ya, sebab tarikah mana jalan. Nak memperjalankan kalbi, sebab kena cari guru mursyid untuk memimpin perjalanan. Siapa cakap tu? Orang yang sampai lah yang cakap tu. Siapa dia? Hujjatul Islam Imam Ghazali. Talabus syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabirul ulama. Menuntut akan syekh mursyid yang memimpin rohani kita menjadi kemiskinan kalau dia nak sampai ke Tuhan, dan itu memang kewajipan kita berjalan ke dia. Quran sebut fafirru ilallah, berjalanlah kamu kepada Allah. Dia dua je, kata berjalan ke Tuhan, dia berjalan kepada lain, itu je. Kalbi dia akan berjalan ke mana nak pergi, tarik dia ke hadrat Tuhan, bawa Islam selamat. Maka sini macam mana nak berjalan, ya, kaifa yarhal, kaifa yarhal, macam nak berjalan ilallah, perjalanan paling besar.
perjalanan qalbi, ya, itu berjalan kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil sayrul qulub minal akwan ilal mukawwin, ya, minal khalqi ilal khaliq, daripada makhluk kepada Tuhan. Itulah perjalanan yang sebenarnya, ya. Kalau kita berjalan daripada makhluk kepada makhluk, apa Ibn Atak kata dalam hikam dia, macam himar. La tarhal min kaunin ila kaunin pataku himarir raha. Jangan kau buat ibadat berjalan daripada makhluk kepada makhluk. Buat ibadat nak suruh puji, buat ibadat seronok orang sanjung, orang pandang, itu semua dia panggil himar. Ya, buat ibadat nak syurga makhluk tak? Makhluk. Kita jangan makhluk. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu ke puncak. Pergi terus qalbi kepada dia. Baru perjalanan sah dia. Perjalanan ruh ialah minal haq ila rabb, minal aqwan ila mukawwin, daripada makhluk terus ke Tuhan. Kalau tidak, kama salil himar yahmilul asfar, ya, kalau tidak macam himar yang menanggung kitab dia tak faham, ya. Yang sini buat Ibn Atak kata kama salil himari raha, dia berpusing. Macam kita dulu kan, bila ada pusing padi kan, pusing. Tempat pertama dia pusing, tempat tu akhir dia pusing. Mana tak pergi ke mana? Pimai tang tu orang utara kan. Jadi rohani takkan jalan ke Tuhan, takkan sampai apabila ditambat dengan syahwat. Sebab tu kena buka segala syahwat, segala unsur yang nafsani kat. Sebab dia kata paslun wasal, kamu kat, kamu sampai. Itu artinya kat tu isyarat pada riyadah wal mujahadah. Jadi jalan makrifat yang khasah ini dia dua, satu ilmu, satu lagi apa? Tindakan, amal. Ya, dia kena ilmu dan kena bekerja. Ya, kena ada kepahaman dan penjelasan supaya jangan silap faham. Lepas tu kena belajar. Ada setengah-setengah pula dia zikir dia tuan, dia tak nak belajar, tu lagi babas. Dia tak payah belajar, tarik je, angkat tarik sampai terputus tadi tasbih kan, ke lain pergi. Ya, dia tak kenal alam. Bawa alam misal kata dah sampai. Kadang kasyaf jin sampai dia kata sampai arah, padahal arah jin pergi. Tu lagi bahaya kan ni. Dia tak faham perjalanan, tiba-tiba masalah macam masalah. Sebab mesti ada ilmu tu aja. Kurang-kurang fardu ain. Ya, tidak dinamakan seorang tu ahli tasawuf, ahli sufi kata Imam Ghazali, melainkan usuluddin dia mantap, fiqh dia kemas, dan tasawuf dia makna dia mendalam, bau cantik. Kalau tidak kan babah ni. Tiga tu baru kemudian ada ilmu dia pun berjalan. Sayap kedua riyadah wal mujahadah, kena kerja keras, riyadah mujahadah nafsu. Ya, suluk dan sebagainya. Abau dia dua kepak boleh berjalan. Dua kepak boleh uruj, dia boleh terbang. Kalau tidak, sepak patah sebelah tak boleh kan. Kalau tak ada kepak lah, dia terbang. Dia berpusing ke bawah. Itu maknanya, kena lepaskan tambatan syahwat, baru dibukakan jalan makrifat wa ta'ala. Kemudian, am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Ini kata banyak zikir tadi. Iaitu macam mana dia nak masuk hadrat Tuhan sedangkan dia belum bersuci daripada lalainya yang serupa dengan janabah. Mana ulama misalkan orang yang lalai ni macam orang berjunub ada besar. Orang ada besar, hukum fiqah kita dan dia tak boleh duduk dalam masjid biqadri tuma'ninah, haram hukum dia. Kalau boleh pun melintas, dia masuk pintu kanan keluar pintu kiri. Jangan berhenti, tak dibenarkan. Bermakna dalam keadaan junub. Bermakna begitulah keadaan orang yang lalai tak berzikir, sama taraf macam orang berjunub. Bermakna macam ni dah masuk masjid apa dipanggil hadrah, masjid hakikah, masjid hadrah, kehuduran hati dengan Tuhan. Kalau dia tak ada dia tak zikrullah. Dan zikir tu ruknun qawiyun, rukun yang paling kuat dalam perjalanan sufi adalah zikrullah. Kalau dalam semayang rukun paling kuat apa? An-niyah, niat. Ya. Sebab tu diletak rukun pertama semayang apa? Niat. Sedangkan kalau kita tengok dalam semayang, rukun kebanyakan aja tertib. Dia ada yang iktiran, padahal pertama tu sudah ada iktiran serentak. Kita semayang kan, rukun fi'li apa? Qiyam, berdiri. Rukun qalbi apa? Niat. Rukun qauli apa? Takbir. Benda ni jangan serentak kan. Kita kata usalli tu kita berdiri dah, tu berdiri tu tak pakai lagi. Dia berdiri yang dikira, maksud dia yang dikira bila kita angkat Allah atau start semayang. Jadi serentak tu. Lepas kita Allah tu rukun qauli, qiyam berdiri serentak, niat masuk serentak. Jadi mula semayang 3 rukun jalan sekali. Tapi kenapa dikira niat yang pertama? Rukun semayang niat.
Dia tak kata berdiri. Sebab rukun semayang niat adalah ruknun qawiyun, rukun yang paling kuat. Bermakna dia tak boleh ubah. Berdiri kalau tak boleh duduk tak? Boleh. Ya. Kemudian takbir kalau dia baru masuk Islam dalam fiqah kita, dia tak boleh lafaz Allah Akbar. Dia boleh translate bahasa dia tak apa. Sah segi fiqah. Mana boleh tukar. Yang tak boleh tukar ni niat dia duduk, dia berdiri, dia baring ke, niat misi innamal a'malu binni, niat tak ada niat tak sah. Maka dalam perjalanan makrifat ialah az-zikrullah. Zikrullah ruknun qawiyyun. Ingat ke Tuhan, menghadap Tuhan kalbi, itu rukun kuat. Kalau tak ada ni, pum, dia tak ada jalan. Ya, itu Ibnu Ajibah kata dalam Syarah Hikam, rukun paling kuat pusing-pusing zikrullah. Zikir kena banyak, tapi zikir betul-betul hudur kalbi dengan Tuhan. InsyaAllah dia akan terbuka. Tadi. Kemudian am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa lam tumin hafa janabati wa falatihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وأنت بنا رؤوف اللهم حققنا بحقائق الأهل القرب واسلكنا على مسالك الأهل بجاه حبيبك وسلم والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك